Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, sidang pendengar rumah ngaji Sirapai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini. Mohon maaf atas kelewatan sikit, ada berikutan ada mesyuarat yang baru selesai tadi. Dan insyaAllah kita sambung tadabbur kita dalam surah Al-Mulk ini. Sesi yang lepas saya telah membacakan beberapa hadis tentang kelebihan amalan surah Al-Mulk, dan saya cuba ajak tuan-tuan dan puan untuk kita apabila kita mengamalkan surah Al-Mulk setiap malam, kita cuba look forward untuk kita muhasabah ataupun kita tadabbur apakah dia key content dalam surah Al-Mulk ini yang perlu kita sentiasa refresh setiap malam. Apa yang Allah SWT nak bagi tahu kita dalam surah Al-Mulk ini untuk kita sentiasa refresh kita punya keimanan kita dan keazaman kita dalam menjadi seorang hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menggunakan kitab Tasir Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Masih lagi pada ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkat, tabaraka, maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai pemerintahan. Walaupun terjemahan di sini adalah biyadihil mulku, maka kita biyadihil mulku dengan tangannya ataupun tangan Allah kekuasaan, namun kita mengambil fahaman begitu sahaja dan kita mengambil maklum terdapat perbezaan pendapat antara bagaimana para salaf dan juga para mutaakhirin ataupun khalaf dalam memahami perkataan itu. Kita tinggalkan ke tepi. Yang penting kita ambil secara umumnya berkenaan tentang maha tinggi Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menguasai segala apa yang ada di dunia dan akhirat. Ayat kedua menyebut tentang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian dan kehidupan untuk kita untuk menguji dan menzahirkan keadaan kita manusia ini, siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa untuk membalas segala amalan kita dan maha pengampun bagi kita sekiranya kita bertaubat. Baik, tuan-tuan dan puan, ini adalah satu mesej yang penting kepada kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala al-kathir al-maghfirah wa sitru li dhunubi man taba. Allah SWT maha pengampun. Apabila kita bertaubat, apabila kita meminta keampunan kepada Allah SWT, dan Allah SWT menyembunyikan aib kita kalau kita berbuat sesuatu dosa yang mana orang pun tak tahu, dan kita bertaubat, kita berhenti, Allah SWT menutup aib kita apabila kita betul-betul berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Sini ada satu poin yang penting. Walaupun apa-apa dosa yang kita masih ada, macam-macam dosa yang saya selalu ulang, dosa-dosa yang agak common dalam masyarakat kita, antaranya macam rokok, pornografi, perbalahan antara saudara mara, kaum kerabat, dan macam-macam lah tidak amanah, menyembunyikan ataupun kita katakan apa-apa sajalah perbuatan dalam bentuk mencuri ataupun curi tulang, culas ataupun pelbagai dan tambahan pula dengan sifat-sifat mazmumah seperti dengki, seperti riak dan sebagainya yang memang common, dan kita perlu ada di antaranya yang melibatkan orang lain, ada di antara itu yang kita sahaja yang tahu bahawa kita melakukan dosa tersebut, maka berhentilah, bertaubatlah. Allah SWT menutup aib itu apabila kita betul-betul bertaubat.
Dan ini adalah ayat ini juga menunjukkan kepada kita satu mesej yang penting, iaitulah al-mauta wal hayah, kematian dan juga kehidupan. Dan masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan kalimah al-mauta, mati dulu. Allah sebut mati dulu, baru Allah sebut tentang kehidupan. Dan di sini menjadi satu mesej kepada kita, penekanan Allah Subhanahu Wa Taala tentang mati itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dahulu, barulah dengan kehidupan. Dan inilah yang kita perlu kejar, yang perlu kita beringat tentang kehidupan kita, dan untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Dan Dr. Wahbah menyebut, tuan-tuan puan, di dalam tafsir beliau berkenaan tentang perkara ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan roh kita dalam diri kita, dan apabila kita meninggal dunia, maka yang tinggal adalah roh, dan akan dibalas di akhirat kelak. Dan poin penting di sini adalah liyabluwakum. Allah SWT bagi kita satu kita boleh katakan ujian atau peperiksaan, sesuatu yang kita perlu skor di dunia ini dengan kehidupan yang Allah SWT bagi kita di dunia ini. Kita perlu skor markah-markah tertentu, result tertentu, target achievement yang tertentu, iaitulah wal maqsudul asli minal ibtila wa zuhuru kamali ihsanil muhsinin. Dr. Wahbah menyebut di sini peperiksaan atau ujian yang kita hadapi di dunia ini adalah macam mana kita nak menyempurnakan ihsan. Maksudnya ihsan yang kita telah hurai pun dalam surah Ar-Rahman yang lalu. Bagaimana kita nak meningkatkan kualiti amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah SWT, dalam kita nak menatijahkan skor ataupun achievement yang betul-betul tinggi. Kalau kita boleh refer balik kepada surah Ar-Rahman, Allah SWT menyediakan 2 syurga di tingkatan yang pertama dan 2 syurga di tingkatan yang kedua. Kita nak target yang tingkatan yang pertama. Jadi inilah yang perlu kita cuba, tuan-tuan puan, kita renungkan. Dan Dr. Wahbah menyebut lagi wa quddimal mautu 'ala al-hayati fil ayah li'annahu aqwa da'iyan ila al-amal. Dr. Wahbah menyebut bahawa Allah SWT menyebut kematian dulu sebelum kehidupan dalam ayat ini, allazi khalaqal mauta wal hayat, sebab li'annahu aqwa da'iyan ila al-amal. Dr. Wahbah kata bila sebut mati dahulu, maka kita manusia ni akan lebih tertarik lagi. Itu adalah satu bentuk ajakan ataupun dorongan yang lebih berkesan untuk menarik kita untuk beramal soleh, untuk buat baik dalam kehidupan kita di dunia, sebab kita nak kejar dia punya kemasukan, intake di akhirat. Nanti kita nakkan satu achievement di dunia yang membolehkan kita mengejar intake, first intake lah kalau kita boleh sebut secara umum gambarannya, perempuan. Syurga tingkatan yang pertama itu yang kita tahu bila kita ingat tentang kematian ni. Bila kita baca surah Al-Mu'min setiap malam, kita sampai ayat ini, allazi khalaqal mauta wal hayat, terus kita boleh renungkan, kita boleh muhasabah diri tentang kematian yang merupakan satu destinasi kita, satu kita katakan sebagai satu milestone yang paling penting selepas daripada kita menghabiskan kehidupan di dunia ini. Dan itulah yang perlu kita tekankan, tuan-tuan dan puan, wa yuqimud dalil alaihim ayyuhum atwa'u wa akhlasu lillah wa huwa subhanahu al-qawiyyul ghalibu fi intiqamihi man asahu al-ghafuru liman taba. Ya, jadi ini adalah di mana kita nak kejar akhlas lillah,
kita nak jadi yang paling ikhlas di sisi Allah, hamba Allah yang paling kuat imannya. Itu yang kita kejar, walaupun kita tahu kita takkan mampu mencapai iman para Nabi, Rasulullah SAW, para sahabat dan sebagainya. Namun usaha ataupun target kita pun mesti letak. Kita mesti letak sebaik yang boleh. Dan macam mana yang kita boleh letakkan sebagai satu mindset yang asas tentang benda ini, tuan-tuan adalah untuk kita cuba macam mana nak jadikan kebaikan itu sesuatu yang dominan dalam diri kita. Diri kita ni ada macam-macam, ada kita kata the good side, ada the bad side, dan tak semua orang memang termasuk saya, tak ada yang sempurna. Sentiasa ada the bad side, adalah benda-benda yang tak baik kita buat, yang ada yang orang tahu, ada yang orang tak tahu, ada yang kita sendiri sahaja yang tahu kita buat benda tak elok. Jadi mindset yang kita perlu ada adalah macam mana kita nak bagi the good side ataupun apa-apa saja yang kebaikan ini dominan dalam diri kita. Jadi kita perlu perbanyakkan, kita perlu sentiasa dorong diri kita sendiri, benda yang baik-baik, yang peluang baik di depan mata, kita perlu penuhi. Peluang untuk berbaik dengan ibu bapa, peluang untuk berbaik dengan saudara mara, kaum kerabat, peluang untuk kita membantu orang, bersedekah contohnya, berwakaf, infak dan sebagainya. Apa saja peluang untuk kita buat baik, maka kita kena grab segera supaya inclination kita, kecenderungan kita kepada kebaikan itu lebih, dan dengan itu kita lebih banyak melazimi perkara-perkara yang baik-baik, dan dia akan menyibukkan kita dan dengan perkara kebaikan. Dan tadabbur Al-Quran ni masya-Allah adalah salah satu cara lagi untuk kita cuba melazimi benda-benda baik. Kita selalu baca surah Al-Mulk setiap malam contohnya, dan kita tadabbur maknanya, baca juga terjemahannya, cuba familiarize dengan key content dalam surah Al-Mulk ini kalau kita tidak ada keupayaan untuk memahami bahasa Arab. Dengan itu kita cuba kita cuba sibukkan diri kita dengan benda-benda baik, dengan berfikir, dengan menghayati apa yang Allah nak sampaikan kat kita daripada surah ini, dan kita cuba tingkatkan kualiti kita dalam solat dan sebagainya. Jadi ini semua insya-Allah akan menjadikan benda-benda ma'ruf, benda-benda kebaikan sebagai satu sisi yang dominan dalam diri kita, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak kita akan mula meninggalkan amalan-amalan maksiat maupun sifat-sifat mazmumah yang pelbagai yang sentiasa ada dalam diri kita. Jadi kita cuba kurangkan dan tolak ke tepi, dan kebaikan tu menjadi lebih dominan, dan kita menjadi seorang yang lebih baik insya-Allah. Boleh tengok dari perspektif diri kita sendiri, perspektif diri kita, tanggungjawab kita yang kita lunasi dengan keluarga, ataupun tanggungjawab kita yang ada dengan di organisasi ataupun tempat kerja atau mana-mana persatuan atau badan-badan yang kita sertai dan sebagainya. Ada banyak sangat ruang untuk buat kebaikan yang perlu kita, kadang-kadang tak perlu cari pun dia datang depan mata. Kita grab dan kita cuba lazimi agar insya-Allah itulah mesej yang saya nak sampaikan hari ini, agar kebaikan tu menjadi dominan dalam diri kita dan kita ni menjadi orang baik-baik. Jangan sibuk walaupun benda-benda yang tak baik itu macam lebih gah ataupun lebih cool ataupun lebih menjadi tarikan dan sebagainya. Namun kecenderungan ataupun kedorongan untuk berbuat kebaikan itu datangnya daripada pemahaman kita kepada ayat-ayat Allah SWT, tadabbur kita dalam surah Al-Mulk, dan kita cuba menambahkan kebaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan ia berhasil untuk menjadikan kita seorang yang lebih baik. Jadi saya berhenti dulu setakat itu, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.